Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah sampai kepada bab 2 yang terakhir. Iaitu bab kita selepas tajuk pilihan raya ialah perlembagaan persekutuan. Ni kalau tuan-tuan 5 ni, dia macam bab Suruhanjaya Red lah. Dia lebih kurang macam itu. Baik, kita tengok sedikit sinopsis anak-anak. Tempat kita tengok sedikit. Baik, apa yang kita nampak di sini, selepas adanya pilihan raya, kita ada rombongan ke London. Ini Raja-Raja Melayu ni berusaha menuntut kemerdekaan dengan membawa misi ke London. Ini tahun bila? Tahun dia ialah tahun 1956. Ini ialah tahun 1956. Cik tulis sekejap. Di sini Okey. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita nak tengok ialah bagaimana masyarakat pada waktu itu. Kita nak tengok macam mana dengan adanya persetujuan masyarakat, raja-raja, pemimpin kita ni, nampak? Persetujuan raja-raja, maka satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Tahun 1957. Nak buat satu negara, nak bina negara, mesti ada undang-undang. Inilah undang-undang kita ni. Baik. Kalau kita tengok terusnya situ, kita nampak sementara itu perjanjian persekutuan ditandatangani untuk bentuk negara yang merdeka. Apa maksud? Negara yang merdeka, dia mesti ada satu undang-undang, dan undang-undang kita ini hasil daripada nilai-nilai yang sangat tinggi lah. Ini nilai dia. Di mana semua rakyat bersatu padu. Akhirnya kita ada satu undang-undang yang khusus lah. Segi toleransi, pengorbanan dan muafakat. Baik. Ini adalah kronologi dia. 55, 56. Ni nampak dia rombongan London ni. Menarik ni. Di sini kita nampak pada hari ni kita nak bincang tentang nombor 1 ni. Okey. Terusnya kita nampak 1957. Ini nak merdeka dah ni. Okey. Dan akhirnya kita merdeka dengan rasmi dia. Baik. Okey. Tengok 9.1. Bila kita dah ada pilihan raya, kita juga dah ada sistem ahli, kita juga sudah ada pakatan murni. Kita tengok di sini. Raja-Raja Melayu, saya faham pemimpin, 2 pemimpin ni daripada kalangan Melayu lah. Datuk On Tunku Abdul Rahman. Pihak British mengadakan rundingan untuk merintis. Merintis ni nak memulakan lah merintis jalan ke arah kemerdekaan. Ini kalau orang tanya jelas kita tengok kita kena faham beberapa tokoh tu. Okey, tengok yang pertama ni. Okey. Dia kata apa? Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan banyak negara membebaskan negara daripada penjajahan. Ingat balik perkataan kita dulu, dekolonisasi. Negara-negara besar membebaskan negara-negara kecil daripada dijajah. Dan kita tengok sini. Contoh dia bagi apa? Mesir, India, Burma dan Filipina. Itu yang pertama.
Okey. Yang kedua, kerajaan British ini dia beri jaminan bahawa apa? Persekutuan Tanah Melayu atau negara kita lah akan berkerajaan sendiri. Lepas kita ada pilihan raya tu, dia janji nak bagi pilihan raya kepada negara kita. Itu sebab dalam pilihan raya umum 1955, ini adalah asas kepada kerajaan sendiri. Tiga benda ni kalau kita dapat tengok betul-betul lah. Sebab Perang Dunia Kedua, janji British tu. Dan kita tengok di sini, okey, kepentingan, ini selalu keluar periksa dia, kepentingan rundingan. Apa kesan, apa gunanya rundingan kemerdekaan Wakil Raja Melayu dengan Wakil Perikatan. Okey, Tunku Abdul Rahman ini mewakili pemimpin kita dan Wakil Raja Melayu. Mereka pergi ke London. Ni rundingan ke London. Dia nak bincang apa tu? Cikgu letak warna biru lah sini. Dia nak bincangkan tentang keselamatan dan hubungan British dengan Tanah Melayu berkaitan dengan perlembagaan yang akan merdeka. Jadi Wakil Raja Melayu, wakil pentadbir kita, dia duduk berbincang. Tengok siapa dia terlibat. Okey, kita tengok antara wakil-wakil. E.E.C. Thuraisingham. Ini wakil daripada masyarakat India. Wakil daripada Ceylon. Kita belajar sebelum ni, Thuraisingham ni Ceylon ni. Ceylonis. Ketua Parti Rakyat iaitu Ahmad Dostamam. Dulu golongan kiri yang mewakili Ketua Parti Rakyat. Pemimpin Parti Negara ini Dato' On. Wakil Parti Buruh. Parti Buruh Kaum Serani turut menyokong. Nampak? Ini semua ni kalau kita tengok kebanyakan yang ini adalah golongan kiri. Ahmad Dostamam, Parti Buruh dan sebagainya. Yang lain tu okey lah, bukan kiri Baik. Jadi mereka sokong. Nampak gambar-gambar ni. Ini Wakil Perikatan. Nampak sini Datuk Nur Razak, Tunku Abdul Rahman. Kita tahulah. Ini tokoh-tokoh besar lah. Raja Melayu, senang sekali kita nak ingat ialah ni. Apa? Datuk Nik Hamid Kamil. Okey. Ni nampak dia pergilah. Ini gambar peta ni biasalah. Okey. Okey, gambar 14 Januari di 1956. Kita nampak ini nombor 4 dia. Ini nombor 1 sini. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur. Nombor 2, kita nampak mendaki kapal laut MV Asia. Ini tengok kapal ni dengan membawa semangat merdeka. Daripada kapal ni, kita nampak naik kapal ni. Naik kapal pergi ke Pakistan. Baru naik kapal terbang. Bukan naik kapal terbang dari KL terus ke London. Bukan. Daripada sini, terus terbang ke London. Itu kita nampak betapa usahanya Tunku Abdul Rahman pada waktu itu. Ini. Berapa orang yang hantar? Ya Allah, ramainya 10,000 yang menghantar. Okey. Kita nampak info dia. Nampak yang tadi cikgu cerita tadi. Perjalanan rombongan ke Karachi. Mendaki kapal laut. Kita nampak ni. Kita nampak dengan adanya naik kapal laut ni, dia ada masa yang lama lah. Dan boleh berbincang. Menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil-wakil Raja Melayu. Dan pada masa sama juga boleh menyusun strategi lah. Hebat Tunku Abdul Rahman kita nampak di sini lah rundingan 14 Januari sampai 6 Februari. Lama dia hampir 3 minggu. Siapa dia? Wakil Raja Melayu, Parti Perikatan,
British. Kita nampak apa ucapan tuanku. Dia kata dalam ucapan itu, rombongan saya tu rombongan tuanku tadi lah ni ya. Rombongan tuanku tadi. Ini. Tuanku Rahman. Dia kata apa? Okey. Berusaha mendapatkan apa? Kerajaan sendiri. Taraf kerajaan sendiri. Dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Ini tahun 56, 57. Maksudnya janji itu betul lah ya. Di sini kita nampak. Okey. Perkara yang dirunding dan disepakati bersama. Okey, kita tengok betul-betul. Sebab tentang 5 dia tak belajar ni. Tentang 4 ni dia detail. Cikgu cuba nak ringkaskan saja ya. Yang lain kita nampak di sini. British dia kata apa? Ada perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. Okey, itu penting. Maksudnya pihak British dan Commonwealth akan beri bantuan kalau kita menghadapi masalah pertahanan. Tetapi yang kita tak syok tu nombor 2 ni. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ini, dia perlu apa? Bayarlah memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Sebab kita nak merintah sendiri, kita berhenti perlahan-lahan lah. Okey. Tengok bawah ni. Ini cukup tak nak sentuh sangat. Ini kita nampak. Jawatan Setiausaha Kewangan selama ini dipegang oleh British yang kita belajar pada bab 5. Digantikan oleh Menteri Kewangan. Dan ekonomi juga dipegang oleh orang Melayu. Sebelum ni kita tengok pertahanan, kewangan, ekonomi, semuanya British. Okey. Ini cukup tak sentuh. Nanti cikgu sentuh kemudian tu. Ni. Tarikh menuntut. Tarikh kemerdekaan tahun tidak lewat 31/1957. Yang lain-lain tu kita nampak. Okey, yang ni cikgu nak sentuh. Nombor ni Menteri Pertahanan. Cikgu sebutkan pertahanan, ekonomi, kewangan daripada rakyat kita lah. Daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Yang sebelum ini disandangkan oleh British lah. Kalau cikgu tak tulis balik di sini antara menteri yang British pegang sebelum ini, apa dia? Setiausaha Kewangan, Setiausaha Pertahanan, Setiausaha Ekonomi. Okey. Semua dia serah mula kepada orang Melayu. Dan kita nampak misi ini berjaya lah. Kalau kita nak ringkaskan di sini, misi ini berjaya mendapat persetujuan British memberi kemerdekaan Tanah Melayu. Kita nampak sini Dan sebelum itu, ini yang kita nak belajar ni. Membentuklah Suruhanjaya Perlembagaan dahulu. Okey. Ini Syekh Abdul Fahim ni. Syekh Abdul Fahim ni adalah Abdullah Ahmad Badawi punya kerabat ni. Bekas mantan Perdana Menteri kita lah. Bapa beliau Syekh Abdul Fahim. Kita nampak seorang ulama besar ni. Dialah yang menetapkan tarikh kemerdekaan ni. 31 Ogos 1957. Okey. Nanti QR code ni pelajar boleh buka ni Okey, ni sambutan bila balik tuanku ni nampak lah. Sambutannya, hebat di mana ni sambutan ni? Di Padang Bandar Hilir. Mereka sambut tuanku dengan melaungkan merdeka. Seronoklah kita bila tuanku umumkan tu. Satu kepuasan lah kepada pelajar ini. Wakil Cina berucap, Tun Ghaffar Baba, mantan timbalan Perdana Menteri kita, Witi Sambadan,
daripada MIC. Dan ini adalah memorial yang hari ni masih ada ni. Okey, ni Toko Nur Rahman. Okey, cukup untuk pengenalan awal kita berkaitan dengan rundingan London lah, senang cerita. Kalau kita belajar ni, dia lebih kepada rundingan London, apa yang dibincangkan, apa yang disepakati, siapa yang terlibat. Okey, terima kasih.